Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik kereta yang berada di luar sana. Bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips dan juga info berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda. Pada sesi kali ini sebenarnya RBM ingin kongsikan kepada anda. Kita ada satu Saga BLM di sini menghadapi masalah coolant selalu kering di dalam spare tank ni. So hari ini kita akan cuba cek buka komponen radiator ni dan kita akan servis Saga BLM ni. Kita nak cek apakah masalah sebenarnya yang menyebabkan coolant kurang di dalam spare tank ni. Okey, so kalau untuk pengetahuan anda, kereta ni mileage dia boleh dikatakan agak tinggi. So anda boleh lihat dekat sini. Okay, kalau anda lihat kat sini, Saga ni mileage dia dah 355,000. Okey. Tapi kereta ni masih dalam keadaan baik lagi. Setakat ni belum pernah overheat. Okey. Boleh dikatakan well maintained lah. Kereta ni sebenarnya kita dah pernah buat servis radiator sebelum ni. Okay, ni yang mungkin kali kedua. Selepas 3 tahun baru ada masalah, menghadapi masalah seperti coolant kering ataupun coolant kurang di dalam spare tank ni. So kita nak cek hari ni apa masalah sebenarnya yang terjadi kepada Saga BLM ni. Okey. Kita check out. Okay, kat sini kalau kita cek, kita boleh cek dekat dalam spare tank ni kita akan boleh dapat lihat. Dia kosong. Maknanya kering, coolant kering. Ini sebenarnya yang seperti yang RBM dah kongsikan kepada anda, ini benda yang kata anda perlu cek. Iaitu spare tank. Coolant dalam spare tank anda cukup ataupun tak cukup. Senang, kita boleh lihat dekat sini. Kadang-kadang kita tak perlu nak buka cap radiator ni, kita hanya cek pada spare tank ni. Dia ada label di sini yang low dan juga high level ni ataupun full level ni. Okey, so sekarang Saga BLM ni problem dia coolant kering di dalam spare tank. Dan satu lagi kita boleh cek di dalam radiator ni. Dalam radiator masih ada coolant. Okey, dia bermaksud coolant kurang ni tak teruk lagi lah. Dia baru sikit je problem dia. Radiator pun dah agak lama juga, tapi masih kondisi masih dalam keadaan baik. Okey, so nanti kita akan buka radiator ni, kita akan cek apa masalah dia, dan radiator ni juga kita akan servis. Kita akan buka, nanti kami akan tunjuk kepada anda bagaimana keadaan di dalam radiator ni. Okey. So okey, ni kalau anda lihat sebenarnya kat sini kita dah jumpa problem dia, iaitu hose dekat bypass ni bocor. Anda lihat hose ni dia dah kembung, dia dah mengekah ni. Okey. Ini sebenarnya punca yang tadi kenapa coolant kurang di dalam spare tank tadi. Kita dah jumpa salah satu dia, bypass hose. Bypass hose ni memang agak bahaya sikit sebab kedudukan dia dekat belakang enjin. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak nampak dia. Dan bocor jenis macam ni pula, dia bukan jenis terus menitik. Dia akan meresap sikit-sikit. Tu yang sebab kalau kita tak alert, kita tak selalu check spare tank tu, tu yang tiba-tiba saja enjin kereta anda temperature naik mendadak dan boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. So, benda ni yang kita kena selalu take note. Radiator hose ni pun benda yang penting juga.
okey, untuk sistem radiator kereta anda. Kita dah jumpalah problem dia, bypass hose ni. Sebab itu seperti yang sebelum ni RBM sarankan kepada anda, bila kereta dah mileage 100,000 km ke atas ni, better kita tukar, refresh semua hose-hose radiator ni kepada yang baru. Sebaik dia kalau pipe ni pun, kita tengok keadaan dan kondisi dia. Kalau pipe ni dah reput pun better kita tukar. Tapi untuk kereta ni saya tengok pipe dia masih okey lagi. Mungkin kita boleh buat flush dan kita akan cuci nanti. Sini dalam proses servis biasa kita akan cek sekali, kita akan cek termostat dalam keadaan baik. Nanti kita akan buka semua komponen dia. Okey, so kita dah kita buka casing atas ni. So anda lihat, so kereta ni better lah sebab dia sentiasa jaga coolant. Okay, anda akan lihat radiator core dia cantik, sebab coolant pun masih, ni kereta yang memakai coolant, dia tak teruk lah. Biasa kalau kereta yang tak ada coolant tu yang akan jadi karat-karat, anda akan dapat lihat radiator core ni tersumbat. Okay, so nanti kita akan servis juga, nanti kita akan cuci. Ada sikit-sikit lah habuk-habuk ni kebiasaannya daripada enjin, nanti kita akan cuba cuci. Dan satu lagi, mungkin kepada kereta-kereta yang dah mileage macam ni lah, dah 300,000 km, 200,000 km. So apa yang terbaik sebenarnya kita perlu buat, selain kita servis radiator ni, apabila radiator core ni masih cantik lagi, so kita tukar casing bawah juga ni pun kita tukar. Okey, sebab ni anda akan lihat warna macam ni, kebiasaannya dia dah start nak reput, dia boleh pecah anytime saja. Kebiasaannya radiator core ni boleh tahan lama. Yang kebiasaan akan pecah atau bocor dahulu iaitu radiator casing ni. Biasanya radiator casing yang fiber sebelah atas dan juga sebelah bawah. Okey, ni casing yang di sebelah atas yang baru. Ni casing yang di sebelah bawah yang baru. Okey. So untuk kereta BLM ni dia nak full service. Okey, so sama juga kita akan tukar gasket untuk top casing dengan lower casing. Okey, ini package yang boleh kata full package lah. Sebelum kita akan tukar ni tadi, casing ni tadi kita akan tukar, dan juga casing yang di sebelah bawah ni pun kita tukar. Sebab kita nampak dia dah nak reput, so kita tak nak dia tiba-tiba dia pecah dalam tengah jalan. Kita tak nak. Sebab tu kita kalau boleh kita cegah daripada awal. Okey, sekarang kita akan jalankan proses servis radiator ni. Radiator ni nak ikutkan tak berapa hardcore lah, sebab dia jaga coolant cantik. Sebelum ni walaupun mileage dah dekat 400,000 km, tapi masih kondisi dia masih cantik lagi. Okey, gimana? So kalau anda lihat, ni pun penting juga anda lihat, anda boleh nampak tembus cahaya dah. Tadi gelap, ni dah nampak tembus cahaya. Ni pun penting juga ni, sebab ni flow angin akan lalu kat sini. Dia dah akan sejukkan dulu radiator core ni, untuk coolant di dalam radiator ni. Sebab tu kita perlu lakukan, bukan setakat cuci yang luar ni je, kita nak cuci juga yang di dalam ni. Okay? Sebab tu ada setengah-setengah orang servis radiator dia suka cat benda ni. Dia dah tak bagus sebenarnya. Kalau boleh jangan cat radiator core ni, sebab ni lah laluan angin dekat sini. Sebab kita nak dapatkan cooling yang macam original. Okey, apabila lubang ni dah cantik, tak tersumbat, flow radiator core dekat fin-fin dia ni pun cantik flow, so barulah temperature akan cun je. Okey, spare tank pun kita cuci bersih. Kita nak perlu kena pastikan
semua. Apabila kita nak buat servis radiator ni, kita kena buat servis complete system. Bukan sekadar kita nak servis radiator saja, tapi kita perlu servis juga spare tank, hose di spare tank ni kena pastikan supaya kita tak nak ada gangguan di dalam sistem. Kita tak nak hose ni tiba-tiba tersumbat, boleh menyebabkan enjin kereta anda overheat. Okey, sebab tu kami di RBM Radiator kita buat full package, kita panggil servis secara menyeluruh ini. Okey, kita mula-mula kita diagnose apa problem, apa yang menyebabkan masalah terjadi, lepas tu kita check dan kita servis, dan kita sekali lagi kita check apa komponen-komponen yang berkaitan yang boleh menyebabkan berlakunya temperature anda tinggi tadi. Okey, kita dah servis, kita dah tukar tadi casing atas dan bawah. So sekarang kita nak melakukan pressure test. Kita nak check ada bocor tak pada sistem ni. Kita tak nak buat kerja dua kali. Kita check dahulu 100% radiator ni buat ada bocor tak ada bocor, baru kita pasang kat kereta. Okey, sekarang kita buat pressure test. Tak ada bocor so anda boleh lihat ni yang kata apa, kereta yang dah 350,000 km mileage. Tapi sebelum ni jaga coolant, selalu servis radiator dan jaga coolant dengan baik, flush coolant. So radiator masih tahan lagi, radiator core ni masih boleh bertahan lagi. Orang kata lebih dah, kereta ni dah lebih 10 tahun. Cuma yang perlu kita tukar hanya casing atas dan juga casing yang bawah ni. Okay, so radiator core ni kebiasaannya masih boleh pakai lagi. Dia masih radiator core original lagi daripada Proton. Okay, so selepas proses ni kita dah siap semua, kita akan pasang kat kereta. Okay, ini komponen-komponen lain tadi lah, hose radiator ni tadi. Ni hose radiator sebelah bawah, ni sebelah atas, ni yang bypass hose yang belakang. Ni bypass hose ni tadi yang bocor tadi, saya dah tunjukkan kepada anda tadi. Ini yang menyebabkan tadi coolant keluar. Okay, ni termostat yang lama tadi. Nak ikutkan termostat dia pun masih cantik lagi lah. Kita tak nampak dia apa, dia jam lagi apa, sebab sebelum ni orang ni jaga coolant cantik. So ni termostat yang baru. Okay, ni termostat yang baru nanti kita akan tukar. Sistem radiator sebenarnya senang je, dia tak banyak mendatangkan masalah kepada anda. So jika anda jaga coolant dengan cantik, anda jaga komponen-komponen yang RBM dah tunjukkan kepada anda ni, insyaAllah kereta anda boleh pergi, mileage boleh pergi lebih jauh lagi. Sebab kebiasaannya enjin kereta dia boleh pergi lama, dia boleh tahan lama enjin kereta. Bukan enjin kereta ni sekadar orang kata pakai 5 tahun 10 tahun dia overheat, dia tak macam tu sebenarnya. Enjin kereta dia boleh tahan lama. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan berlakunya gejala enjin overheat adalah disebabkan support sistem daripada sistem penyembukan enjin ini. Sebab tu kita kena jaga dia. Sebab tu RBM selalu sarankan kepada anda, apabila buat servis radiator, buat servis lengkap. Tukar hose radiator, tukar termostat, kita tak nak termostat tu jam, dan juga kita servis radiator itu sendiri. Kita tukar apa komponen-komponen yang perlu. So jadi kita dapat cegah daripada berlakunya gejala enjin overheat tu. Kita tak nak tiba-tiba di dalam perjalanan kereta anda breakdown di dalam perjalanan. Itu sebenarnya yang kita takutkan. Sebab itu ada kadang-kadang kereta yang baru mileage 150,000 km dah pernah buat top overhaul enjin. Berbanding dengan Saga BLM ni, mileage dah dekat 400,000 tapi masih okey. Enjin masih okey, enjin akan tetap boleh tahan lama. Cuma kita perlu fokuskan, ini yang selalu ABM fungsikan kepada anda, kita perlu fokuskan dulu yang dipanggil support system untuk enjin itu. Itu sebab yang akan merosakkan enjin. Boleh dikatakan hampir 70% kerosakan enjin adalah disebabkan daripada sistem radiator kereta anda tidak diselenggara dengan sempurna. Okey?
Okay, ini kita dah tukar tadi ni hose yang sebelah. Yang ni hose bypass, hose belakang. Kita dah tukar hose bawah. Kita dah tukar hose atas. So proses seterusnya kita dah tukar termostat tadi. Sorry, dalam ni kita dah tukar termostat. So sekarang proses dia kita nak flush. Dalam enjin ni kita nak buang segala coolant-coolant yang lama di dalam enjin. Ni dia panggil proses flush enjin dulu. Tapi kalau anda lihat enjin kereta ni cantik. Tengok coolant dia tak karat, tak keruh. Yang keluar tu pun cantik. Sebabkan sebelum ni memang jaga coolant. Coolant selalu tukar ikut mileage. Patutnya sistem memang tak ada masalah. Dia takkan ada jadi karat pun dalam enjin. Jika anda selalu tukar coolant anda mengikut mileage yang disarankan oleh pengeluar kereta anda. Coolant yang lama kita enjin, so sekarang kita masukkan proses coolant baru. Kita akan masukkan coolant baru ke dalam sistem. So, untuk kereta Saga BLM ni kita akan gunakan coolant jenis APM ni 3 botol. Sebelum ni sebenarnya ramai yang bertanyakan kepada RBM berkenaan dengan air mineral. Guna air mineral, jangan guna air pipe ataupun guna air suling. Tapi sebenarnya apa poin utama yang RBM nak sampaikan kat sini? Kereta ni, Saga BLM ni pun kita masih menggunakan air pipe. RBM tak gunakan air suling. Tapi apa sebenarnya poin utama yang RBM nak sampaikan kat sini, yang lebih penting anda perlu fokuskan adalah coolant mixture enjin kereta anda. Itu yang lebih penting. Sebab kita masih boleh menggunakan air pipe selagi air pipe itu air yang bersih. Tapi dengan syarat coolant mixture kena betul, kena cukup di dalam sistem. So, baru sistem radiator kereta anda tak berkarat. So jika anda masih ada pilihan ataupun ada source nak dapat air suling pun still tak ada masalah. Anda boleh gunakan air suling. Memang sebenarnya itu yang digalakkan oleh pengeluar coolant. Tapi kadang-kadang untuk nak cari air suling ataupun kita nak cari air mineral, so banyaklah kerja lagi. So better apa yang ada kita boleh gunakan air pipe yang bersih dan juga coolant mixture ataupun coolant kena cukup di dalam sistem. Itu sebenarnya yang dapat mencegah karat berlaku di dalam sistem radiator kereta anda. Untuk enjin Campro ni anda perlu bleeding dia betul-betul. Sebab dia enjin dia sensitif sikit. Kita tak boleh tak bleeding sistem dengan betul. Okey. Sebab bila anda bleeding tak betul, anda just masukkan saja air tanpa bleeding sistem secara keseluruhan dia, itu yang selalu temperature akan naik selepas anda tukar coolant ataupun flush coolant. Okey. Sebab sistem dia agak-agak sensitif sikit, anda perlu betul-betul bleeding. Kita tak nak ada air pocket di dalam sistem. Okey, anda perlu memang kena running lama bagi radiator fan jalan untuk kita nak bleeding sistem radiator jenis Campro ni 88 kPa ataupun 0.9 kilo 0.9 bar jenis Denso original ya. Okey, itu tadi yang RBM tunjukkan kepada anda tadi, iaitu servis secara menyeluruh. So kita dah tukar parts apa yang perlu dan kita dah servis radiator. So kita dah tukar tadi apa itu? Tadi yang pertama bypass hose, tukar. Hose sebelah bawah, tukar. Hose sebelah atas, tukar. So kita dah tukar thermostat. Kita dah tukar top casing dan juga bottom casing. Kita dah servis radiator. Kita dah masuk coolant baru ke dalam sistem. Kita dah tukar cap radiator. So, okay, done. Semua orang kata itu complete service untuk Saga BLM ni. So biasanya bila anda dah lakukan macam ni, insyaAllah kereta anda 3 ke 4 tahun tak ada masalah. Okey, jangan kita tak adalah kita tolak cerita lah kalau kena batu ke radiator bocor, itu lain cerita. Okey, kita nak cerita untuk yang
standard. Kegunaan standard kita, jika anda dah lakukan semua macam ni, dipanggil full service, insyaAllah boleh bertahan lama lagi. Itu sedikit sebanyak perkongsian RBM untuk sesi kali ini berkenaan dengan major service sistem radiator Saga BLM ni. So jika anda rasa perkongsian daripada RBM ni kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, so anda jangan lupa sharekan video ini kepada mereka, dan anda juga boleh like dan juga subscribe YouTube channel kami ini serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan di masa-masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.